Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi. Saya Cikgu Wan Muhammad Suhaimi bin Wan Ibrahim, SISC Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baru. Video pendek saya adalah berkaitan dengan subjek atau mata pelajaran matematik tambahan. Perbincangan saya berkisar atau berfokuskan kepada buku teks matematik tambahan KSSM tingkatan 4. Semoga membantu. Anak-anak yang saya hormati sekalian, untuk kali ini saya akan membincangkan di bawah tajuk nombor indeks. Ini adalah video pendek saya yang ketiga di dalam tajuk nombor indeks ini, iaitu indeks gubahan. Indeks gubahan 10.2.1 standard pembelajarannya iaitu menentukan dan mentafsir indeks gubahan tanpa pemberat dan juga dengan pemberat. Anak-anak yang saya hormati sekalian, di bawah standard kandungan 10.2 indeks gubahan dan standard pembelajaran 10.2.1 iaitu menentukan dan mentafsirkan indeks gubahan tanpa pemberat dan juga dengan pemberat. Di bawah standard pembelajaran ini, formula indeks gubahan akan diperkenalkan dan juga akan kita bincang bagaimana kita nak menggunakan formula indeks gubahan ini. Baik, kita berbincang tentang konsep purata. Kita lihat konsep purata. Setiap bahan, jadual di bawah menunjukkan indeks harga dan peratus bagi 4 jenis bahan yang digunakan untuk membuat biskut. Biskut semprit. Semprit ini sejenis biskut yang selalu kita makan pada hari perayaan Hari Raya. Pada tahun 2019 berasaskan tahun 2018. So, bahan-bahan yang digunakan adalah mentega, gula, tepung gandum dan juga telur. Dan setiap bahan tadi, dia mempunyai indeks harganya. Untuk mentega 120, untuk gula 127, untuk tepung gandum 108 dan untuk telur adalah 107. Indeks harga. Indeks harga ini telah kita belajar dalam video pendek saya yang sebelum ini. Manakala untuk kita menyediakan, untuk kita membuat biskut semprit ini, setiap bahan yang digunakan, mentega, gula, tepung gandum dan juga telur ini diguna dalam peratus penggunaannya adalah berbeza. Peratus penggunaannya berbeza. Iaitu mentega digunakan sebanyak 30%, manakala gula 15% daripada keseluruhan bahan, tepung 50% dan telur 5%. Dan menggunakan konsep purata. Konsep purata dalam operasi matematik biasa, jadi purata indeks harga. Macam mana kita nak kira purata indeks harga? Iaitu kita ambil indeks harga didarab dengan peratus kegunaan dan kita jumlahkan semuanya untuk kita dapatkan purata. So, kita bahagi dengan 100 iaitu jumlah peratus. Jumlah peratus keseluruhan bahan. Ini adalah purata indeks harga. Kalau sebelum ini kita hanya bincang indeks harga berkaitan dengan bahan-bahan tertentu, iaitu indeks harga berkaitan dengan mentega, indeks harga untuk gula, indeks harga untuk tepung gandum dan indeks harga untuk telur. Tapi purata indeks harga ini adalah juga indeks harga, tapi dia merujuk kepada keseluruhan bahan yang digunakan, iaitu untuk membuat biskut semprit. Baik, apabila kita menghitung formula ini, apabila kita hitung, kita dapati nilai dia adalah 114.4. Nilai dia adalah 114.4. Setiap bahan ada indeks harga tertentu dan peratus penggunaan yang tertentu. Kita menghitung, kita dapati nilainya adalah 114.4. Itu nilai bagi purata indeks harga. Nilai bagi purata indeks harga. Baik, apa maklumat yang kita boleh dapat
daripada jadual ini menunjukkan bahawa kuantiti bahan mentah untuk membuat biskut semprit tidak sama. Ya, kuantiti bahan mentah. Dia menggunakan peratus yang berbeza. Baik, maklumat yang kedua, terdapat peningkatan kos bahan membuat biskut semprit pada tahun 2019 berbanding tahun 2018. Sebab apa dia berlaku peningkatan? Sebab purata indeks harga, iaitu merujuk kepada indeks harga bagi biskut semprit. Purata indeks harga ini adalah merujuk kepada indeks harga bagi biskut semprit itu adalah 114.4. 114.4 bermaksud peningkatan sebanyak 14.4%. Okey, peningkatan sebanyak 14.4%. Kalau anak-anak masih ingat dulu dalam video saya yang sebelum ini, inilah peningkatan yang berlaku, 14.44%. Purata indeks harga ini, purata indeks harga inilah dikenali sebagai indeks gubahan. So kalau kita teliti, kita akan dapati atau kita boleh membuat kesimpulan bahawa indeks gubahan ini adalah setara dengan indeks harga. Cuma indeks harga merujuk kepada mentega saja, atau gula saja, atau tepung gandum, atau telur saja. Indeks gubahan ini adalah indeks harga yang dirujuk kepada biskut, iaitu keseluruhan bahan yang digunakan untuk menghasilkan biskut. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian. So, purata indeks harga tadi, kita lihat dia adalah diistilahkan sebagai indeks gubahan. Ia adalah, kalau kita lihat tadi, dia adalah gabungan beberapa indeks harga. Indeks harga bagi setiap bahan yang digunakan untuk hasilkan produk tersebut. Dalam kes kita tadi, untuk menghasilkan kek semprit tadi, biskut semprit tu. Kemudian setiap bahan digunakan dalam kuantiti yang berbeza. Dalam contoh kita tadi, dalam peratus penggunaannya berbeza. Perbezaan kuantiti ini, peratus kegunaan ini yang berbeza ni dikenali sebagai pemberat atau dilambangkan dengan huruf W, weightage. Dikenali sebagai pemberat atau W. Pemberat ini boleh diwakili oleh bilangan, boleh juga diwakili oleh peratus atau nisbah, boleh juga diwakili dengan carta pi atau carta palang dan sebagainya. Pemberat ini merujuk kepada banyak mana atau berapa bahagian setiap bahan itu digunakan untuk menghasilkan produk. Itulah yang dikatakan sebagai pemberat. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, baik, jika I1, I2, I3 sehingga IN adalah indeks harga bagi N item. Jadi setiap satu item itu mempunyai indeks harga dia yang tersendiri. Dia mempunyai indeks harga yang tersendiri. Masing-masing dengan pemberat W1, W2, W3 hingga Wn. Setiap indeks harga itu dia mempunyai pemberat dia yang tersendiri. Jadi I1 digabungkan atau disetarakan dengan pemberat dia W1, dipasangkan dengan W1. I2 dipasangkan dengan W2. So, setiap indeks harga mempunyai nilai pemberat yang tersendiri. Dan nilai pemberat ini boleh sama, boleh juga berbeza. Maka indeks gubahan boleh dihitung dengan menggunakan rumus tersebut. Sebab kita kena ingat, dia berdasarkan kepada konsep purata. So, bila purata, rumusnya adalah I1 didarab dengan W1 ditambah dengan I2 didarab dengan W2 sehingga IN didarab dengan WN. So, kita ada berapa data? Kalau data kita ada 5, maka N tu 5 lah. Dan dibahagi dengan jumlah pemberat, iaitu indeks gubahan sama dengan jumlah I didarab dengan W dibahagi dengan jumlah W. Dengan I mewakili nombor indeks dan W adalah pemberat. Ya, I indeks gubahan sama dengan jumlah I didarab dengan W dibahagi dengan jumlah W. Ingat ya, I di sini adalah nombor indeks dan W adalah pemberat. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian.
kita refresh, kita ingat semula dalam video pendek saya yang sebelum ini tentang indeks harga ataupun nombor indeks. Kita gunakan formula I sama dengan Q1 bahagi Q0 didarab dengan 100. Okey, kita ulang kaji sikit. Okey, jadual menunjukkan harga dan indeks harga bagi 3 jenis bahan P, Q dan R yang digunakan untuk membuat sejenis kek. Dan P-nya ada indeks dia yang tersendiri, Q-nya ada indeks sendiri dan R juga ada indeks dia yang tersendiri. Dan katakan tugasan kita hendak mencari nilai Y. Y ada kat mana? Y ada kat sini, dia merujuk kepada bahan Q. Kalau anak-anak masih ingat, dulu saya gunakan petua kotak ini untuk saya sebenarnya formula ini saya pemudahkan kepada kotak ini, dan di sinilah dulunya dikatakan sebagai Q0, di sini adalah Q1, maka harga untuk bahan Q, sebab I berada dalam lajur bahan Q, Y berada dalam lajur bahan Q. So, untuk harga bahan Q pada tahun 2017 adalah RM2. So, sini kita masukkan RM2. Dan harga untuk ini adalah Y. Dan indeks ini kalau anak-anak ingat, kita letakkan dia sebagai 100. Tapi dalam kes ini, indeks untuk bahan Q adalah 130. Maka nilai di sini adalah 130. Kalau anak-anak ingat dulu bagaimana kita nak cari nilai Y. So, kita boleh tulislah Y sama dengan RM2 darab dengan 130 dibahagi dengan 100. Maka kita dapatlah nilai Y kita adalah 260 atau RM2.60. Kita tak perlu letak RM, kita letak pun tak ada kesalahan. Kalau kita tak letak pun sebab RM sudah ada di dalam jadual anak-anak ya. Ini semua ulang kaji. Kalau anak-anak masih belum kurang faham tentang ini, boleh rujuk kepada video saya yang terdahulu dalam tajuk nombor indeks siri 1 dan juga siri 2. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, sekarang kita berpindah kepada kefahaman kita tentang indeks gubahan. Tentang indeks gubahan. Saya guna jadual yang sama. Cuma di sini kita buat andaian bahawa bahan-bahan P, Q dan R ini dalam ini dinyatakan diguna untuk membuat sejenis kek. Dan indeks gubahan untuk kos pengeluaran kek. Pengeluaran kek maksud dia dirujuk sini lah. Pada tahun 2019 berasaskan tahun 2017 ialah katakan diberi sini sebagai 106.7. Cari kos membuat kek bagi tahun 2017. Tengok kek, dia tak kata kos bahan P, kos bahan Q atau kos bahan R, sebab indeks gubahan dia merujuk kepada kek. Cari kos membuat kek bagi tahun 2017 jika kos membuat kek yang sepadan pada tahun 2019 adalah RM32. So dari sini kita pindah ke kotak ini, kita boleh letak sini sebagai 100. Indeks di sini adalah 106.7. Anak-anak ambilkan mana? Ini. Sebab kita rujuk kepada kek sekarang. Kita rujuk kepada kek. Bukan lagi kita rujuk kepada bahan P, bahan Q atau bahan R. Sebab itu kita gunakan indeks gubahan. So, harga kek ini pada tahun 2019 adalah RM32. So, kalau anda ingat, ini adalah 2017. Di sini 2019. Harga dia adalah RM32. So, ini yang dia minta kita cari. Harga kek pada tahun 2017. Cari kos membuat kek pada tahun 2017. So, ini adalah sama dengan, kita darab silang. Kalau anak-anak ingat dulu, kita dah belajar benda ni. 32 dibahagi dengan 106.7. Dan anak-anak round off kan, anak-anak akan dapat ini RM30. Okay. So, kalau nak selamat, kita letak unit dia, tak apalah. Harga membuat kek adalah RM30. Baik, anak yang saya hormati sekalian, kita lihat soalan ini untuk kita cuba faham tentang indeks gubahan ini. Indeks harga bagi kuih tradisional seperti kuih nekbat. Anak-anak tahu tak ada kuih nekbat ni? Google tanya pakcik Google, tanya abang ni lihat apa dia kuih nekbat ni. Kuih Nagasari dan kuih Serabai ni, kuih orang lama ni, orang sebaya cikgu ni. Pada tahun 2020 berasaskan tahun 2015, masing-masing adalah 105
105 ni maksud dia yang kuih nikbat lah. 112 ni kuih Nagasari dan 98 ni untuk kuih Serabai. Cari indeks gubahan bagi ketiga-tiga kuih tradisi tersebut pada tahun 2020 berasaskan tahun 2015. Ini formula dia. So indeks gubahan sama dengan nombor indeks didarab dengan pemberat tambah nombor indeks juga didarab dengan pemberat untuk kuih Nagasari tambah nombor indeks bagi kuih Serabai didarab dengan pemberat, kemudian dibahagi dengan jumlah pemberat. So kita ada 3 di situ dibahagi dengan 3 jumlah pemberat. So di sini dia tidak nyatakan berapa peratus setiap kuih itu. Okey. So dia tiada pemberat di sini, atau kita boleh katakan pemberat dia adalah sama. Maka semuanya sama, kita letak 1 sajalah. Ya, pemberatnya adalah sama, so 1. So bila kita kira nilai dia, kita akan dapat sama dengan 100, 105. Okey, apa yang dimaksudkan dengan 105 ini? Bermaksud harga bagi ketiga-tiga kuih ini, kuih nikbat, kuih Nagasari, kuih Serabai ini pada tahun 2015 berbanding tahun 2020 meningkat sebanyak meningkat sebanyak 5% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2015. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, kita lihat tugasan ini. Jadual menunjukkan indeks harga dan peratus penggunaan bagi 4 jenis bahan mentah ABCD yang digunakan untuk membuat biskut. Tahun 2020 berasaskan tahun 2018. Dinyatakan ni semua indeksnya diberi. Peratus penggunaan, inilah yang dikatakan pemberat atau W. Okey, peratus penggunaan juga diberi. Hitung indeks gubahan bagi kos membuat biskut pada tahun 2020 berasaskan tahun 2018. So kita guna rumus ini anak-anak. So kita ambil nombor indeks atau indeks harga didarab dengan pemberat. 120 didarab dengan pemberat tambah 90 didarab lagi dengan pemberat tambah 150 didarab dengan pemberat dibahagi dengan jumlah pemberat. So ada 4 di situ. So kita masuklah nilai-nilai pemberat di sini. 10, 20, 40 dan 30. Cuma anak-anak kena hati-hatikan, nombor indeks atau indeks harga tu hendaklah didarab dengan pemberat yang setara dengan dia, yang untuk dia. Jangan bertukar pemberat pula. Okey. Okey, 30 di sini. Saya ruang tak cukup. Okey, 30. Okey, jawapan dia kalau ada nak kira, dapatlah guna kalkulator. Jawapan dia adalah 119. Boleh juga anak-anak, untuk pengetahuan anak-anak, boleh juga ini dipermudahkan. Ini dipermudahkan sebagai 1, ini 2, ini 4, ini 3. So ini jadi 1, 2, 4, sini jadi 3, maka sini pun 1, 2, 4, 3. Boleh juga akan dapat jawapan yang sama, iaitu 119. Okey, apa maksud sini? Kalau kita diminta tarikh ini pada tahun 2020 berbanding tahun 2018, kos bahan mentah untuk membuat biskut ini meningkat sebanyak 19%. Okey, meningkat sebanyak 19%. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, saya nak dedahkan satu lagi kaedah yang agak mudah untuk kita kira nombor indeks. Okey, untuk kita kira nombor indeks berdasarkan formula ini, kita bina jadual ini. Jadual ini dalam ni ada kolom pertama adalah indeks harga, kolom kedua adalah pemberat, kolom yang ketiga adalah indeks harga tadi didarab dengan pemberat. So bila kita darab, atau kita boleh pemudahkan dulu. Kita boleh pemudahkan dulu. So jumlah sini 1 tambah 2 tambah 4. Okey, dijumlahkan. So kita akan dapat 7. Okey, 10.
Ini adalah apa? Ini adalah jumlah W. Okey, I kali W 140 kali 1, so sini 140. 240, 120 kali 2, kemudian 90 kali 40, 360. Sini kita dapat 450, 150 kali 3. Dan jumlah semua kita dapat 1190. Ini adalah jumlah I kali dengan W. So, berdasarkan pada formula ini anak-anak, maka kita boleh tulislah indeks harga adalah, indeks gubahan adalah sama dengan 1190, iaitu ini dibahagi dengan jumlah pemberat 10. So, kita dapat jawapan yang sama 119. Anak-anak boleh guna kaedah manapun. Tapi untuk menunjukkan pengiraan, anak-anak kena letakkan jadual ni dengan lengkap dan letakkan jumlah untuk I didarab dengan W, juga jumlah pemberat, dan ditulis bagaimana anak-anak mendapat indeks gubahan berdasarkan pada formula di atas, formula yang disediakan, formula yang kita perolehi daripada pembelajaran sebelumnya. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian, kita tengok soalan ini. Saya rasa ini soalan terakhir untuk video pendek saya pada kali ini. Okey, saya ada sebut tadi bahawa pemberat boleh diwakilkan dengan carta palang. Okey, pemberat boleh diwakilkan dengan carta palang, pemberat boleh juga diwakilkan carta pi atau bentuk peratus atau bentuk nisbah dan sebagainya. Bentuk bilangan, kuantiti. Carta palang sebelah menunjukkan mata kredit bagi 3 subjek di sebuah kolej. Diberi indeks kemasukan murid mengikut subjek kimia, biologi, sains pada tahun 2019 berasaskan tahun 2015. Masing-masing adalah 136 M dan 108. So, kita tengok sini. Kimia, ekonomi, sains. Indeks bagi kimia adalah 136. Indeks bagi ekonomi adalah M, manakala indeks bagi sains adalah 108. Okay, kita masukkan dalam jadual kita. Kemudian pemberatnya, kita rujuk pada sini, pemberat. Merujuk pada carta palang, so kita boleh isi. Pemberat bagi kimia adalah 3. Ni kimia 3. Manakala ekonomi adalah 2. Dan pemberat bagi sains juga 3. Dan kita darab I, indeks didarab dengan pemberat, kita dapatlah sini adalah 408. M didarab dengan 2, kita dapat 2M. Dan sini kita dapat 324. Jumlah bagi pemberat dijumlahkan, kita dapat 8. Ini adalah jumlah bagi pemberat. Manakala jumlah bagi nombor indeks didarab dengan pemberat, kita jumlahkan, kita dapat 732 tambah dengan 2M. Ini operasi algebra biasa ya. Anak-anak jumlahkan ini. Okey, dapat 732 tambah 2M. Dan diberi bahawa nombor indeks gubahan. Diberi bahawa indeks gubahan bagi 3 subjek pada tahun 2019 berasaskan tahun 2015 ini adalah 120. So, apa dia 120 tu anak? Indeks gubahan. So, kita boleh letak sini sebagai sama dengan 120. Bila kita lihat pada formula ini sekali lagi, dia adalah sama dengan jumlah nombor indeks didarab dengan pemberat, iaitu 732 tambah 2M dibahagi dengan jumlah pemberat 8 sama dengan 120. Bila kita kira, kita dapatlah M sama dengan 114. So, selesailah tugasan kita. Bila soalan minta kita cari nilai M. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian, demikianlah video pendek saya pada kali ini. Semoga membantu. Semoga anak-anak memperoleh kejayaan cemerlang dalam subjek matematik tambahan dalam SPM nanti. Saya sentiasa doakan. Sekian, terima kasih.